Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita rafa'kan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama diberi peluang lagi untuk menghidu bau Ramadan yang semakin hampir. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan berforum dan akan berbincang berkenaan dengan bagaimana persiapan kita datang kepada Ramadan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang bulan Ramadan, Nabi dia mengucapkan tahniah kepada para sahabat. Atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban wa ahlan. Telah datang Ramadan kepada kamu. Telah datang Ramadan kepada kamu, maka selamat datanglah kita kepada Ramadan. Jaa syahrus siyam bil barakat fa akrim bih min zairin huwa atin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu suatu bulan yang mana penuh dengan barakat, maka muliakanlah tetamu yang datang ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lupa lagi, ghalid lagi nak sambut Ramadan. Ada juga kawan-kawan kita yang masih tak sedang lagi. 2 minggu lagi Ramadan. Hak depa sedang nak raya. Apa punca sedang nak raya? Kedai baju buat baju raya dah penuh lah, tak boleh terima dah ni. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tapi Ramadan ramai lagi yang tak berapa sedang. Rupa-rupanya dekat dah kita dengan bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis lain, yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal wa yaqbidul amal, dan sambungan lagi. Yang saya nak petik di situ, antara tanda-tanda kiamat nanti semakin hampir ialah zaman itu semakin dekat sama-sama zaman. Sat-sat je hari Jumaat, sat-sat je hari Jumaat. Sat-sat je sedang-sedang nak Ramadan pula. Ramadan pula. Hak ceramah tahun lepas tak buat lagi. Tahun ni ceramah pula istiqbal Ramadan. Jadi hampirnya masa itu. Wayang qusul amal, amal semakin berkurang. Wayaqbidul ilm, ilmu pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengulas bagaimana kita nak menyambut Ramadan ini, dan kita harap keluar kita daripada majlis ini nanti, kalaupun Ramadan ini Ramadan yang terakhir kepada kita, kita sudah bersedia untuk mempersembahkan Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan insya-Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membincangkan hal ini bersama dengan kita ialah Al-Fadil Ustaz Zamri di sebelah saya, tenaga pengajar dan juga penceramah bebas yang berkuliah banyak di kawasan Tuan. Yang di hujung sana ialah Ustaz Hafiz bin Haji Mustafa Lubis, pengerusi Yayasan Darul Mustafa dan juga pendakwah bebas yang kerap tuan-tuan lihat. Insya-Allah kita akan membincangkan persoalan. Untuk memulakan pusingan yang pertama ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dibacakan hadis ataupun doa yang dibacakan oleh pengacara tadi, apabila masuk Rajab kita pakat duk baca bulan Rajab, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita menunjukkan, kita lihat bahawa ada persiapan salafun salih. Apabila nak masuk Ramadan, bukan tunggu Ramadan, tapi mengharap-harapkan bulan Ramadan tiba kepada mereka, dan mereka sangat mengharapkan untuk bertemu dan memberi peluang untuk merebut Ramadan sebaiknya. Maka soalan pertama saya kepada panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Zamri, bagaimana, apa harus persiapan kita bagi memastikan kita kalau diberi peluang untuk berada pada bulan Ramadan, kita boleh memanfaatkan semaksimal mungkin Ramadan, peluang yang diberikan oleh Allah ini kepada kita. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang dimuliakan pengurusi forum, Ustaz Azfar, sahabat saya ahli panel Ustaz Hafiz bin Haji Mustafa Lubis, Tuan Imam, seluruh AJK Masjid Sultanah Bahiyah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semua kita dirahmati, diberkati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam masjid malam ni dengan niat i'tikaf dan juga kita sama-sama meraihkan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Kita tunggu, kita nanti dan kita sambut. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita akan bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Majlis yang macam ni sebenarnya merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan benda baru. Rasulullah pernah menganjurkan majlis yang seumpama ini. Kata Sayyidina Salman dalam hadis yang masyhur. Sayyidina Salman sebut, kami dihimpunkan oleh Rasulullah pada hujung Ramadan. Rasulullah himpun kami dalam masjid, Masjid Nabawi, dan Rasulullah bagi satu tazkirah istiqbal Ramadan, menyambut Ramadan. Rasulullah sebut, ayyuhan nas, wahai para sahabat sekalian manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, akan tiba satu bulan yang sangat besar dan sangat banyak keberkatan pada bulan tersebut. Kemudian Nabi senaraikan keberkatan demi keberkatan fadilat bulan Ramadan. Antaranya Nabi sebut tentang kelebihan malam Al-Qadar. Hadis tu panjang, boleh dirojok, dipelekat dan diedar di merata tempat. Hadis riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sebelum saya nak sebut tentang persiapan yang perlu kita buat, tinggal tak apa hari dah. Minggu lepas 15 Sya'ban, Ahad, Malai Isnin minggu lepas, maknanya malam ni 22 hari bulan. Tinggal 8 hari atau 7 hari lagi. Kita kena buat persiapan. Sebelum saya sebut tentang persiapan seperti soalan pengurusi tadi, saya nak petik satu perkataan yang cantik hukama cendekiawan Islam. Perkataan ini Imam Al-Ghazali tulis dalam kitab dia yang bernama Mukashafatul Qulub. Mukashafatul Qulub. Imam Al-Ghazali sebut cendekiawan Islam mengungkapkan satu perkataan. Salamatul jasad fi qillati ta'am. Kita nak selamatkan tubuh badan kita, kita kena makan sikit. Nak selamatkan badan, makan sikit. Yang ni doktor duk cakap. Yang kedua, salamatul ruh. Kita selain daripada badan, kita ada ruh. Selamat ruh fi qillatil asam. Dengan mensedikitkan dosa. Taubatlah. Nak bagi habis dosa sampai kosong tak boleh. Kita sikitkan dosa. Selamatkan ruh anda dengan menyedikitkan dosa. Dan yang ketiga, salamatuddin fi salati ala khairil anam. Selamat agama dengan cara kita banyak berselawat kepada junjungan besar sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 3 benda. Selamat badan, selamat roh, selamat agama. Bila kita fikirkan, rupa-rupanya Allah Ta'ala susun bulan tu elok dah. Kita ada bulan Rejab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Ramadan ni menggabungkan apa yang kita bersedia pada Rejab dan Sya'ban. Bulan Rejab, kalau kita teliti, bulan Rejab ni bulan nak bersih hati. Bulan Rejab, bulan nak bersih ruh. Iaitu kita dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita dituntut banyakkan bertasbih, menyucikan Allah dan suci roh kita daripada dosa. Itu bulan Rejab. Kita pun dihidangkan dengan kisah sahih Nabi dibelah dada, dibasuh hati Nabi dengan air Zam-Zam 3 kali. Sucikan diri kita daripada dosa. Bulan Rejab ni program dia istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Sebab tu Nabi sebut sebelum menghadap Allah, Nabi jumpa Nabi Ibrahim, langit ke-7. Nabi sebut, aku jumpa Ibrahim jalisun ala kursi min zahab. Nabi Ibrahim duduk atas satu kursi emas. Inda babil jannah, dekat dengan syurga, pintu syurga.
musnidun zahrahu ila Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sandang dekat Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi Muhammad, kirim salam kepada umat. Tu yang kita duk baca selawat Ibrahimiyah, cara kita jawab salam Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi Muhammad, suruh umat kamu faltaksir al-ghiras fil jannah, supaya mereka banyakkan menanam pokok-pokok dalam syurga. Nabi Muhammad tanya, wahai Nabi Ibrahim, macam mana nak tanam pokok? Nabi Ibrahim bagi zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bulan Rejab kita sucikan roh kita, jiwa kita daripada dosa. Mai bulan Sya'ban pula, Sya'ban ni bulan selawat. Sebenarnya Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi. Yalah kita selawatlah sempena Maulid Nabi. Tapi bulan selawat sebenarnya bulan Sya'ban. Saya baca sebuah kitab yang dikarang oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama Mekah yang terkenal. Ada satu kitab dia tulis Maza fi Sya'ban, apa yang ada dalam bulan Sya'ban ni, ada apa Sya'ban ni. Antara yang dia sebut kelebihan bulan Sya'ban, Sya'ban merupakan bulan yang Allah pilih untuk turun ayat selawat. Ayat yang Tok Bilal duk pegang tongkat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Ayat tu turun bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut bulan berselawat kepada Nabi banyak-banyak. Kita selawat dekat Nabi, insya-Allah selamat agama kita. Yang ketiga saya sebut tadi, selamat badan. Selamat badan ni bulan Ramadan lah. Kita makan pun kita jaga, kita tak makan yang haram, yang syubhat pun kita tak mau. Kita makan pun sikit-sikit, pakat-pakat azam lah. Saya pun duk tanam azam. Sebab Nabi sebut, makan ni yang terbaik ialah hasbu bani Adam luqaimat yaqumna sulbah. Cakap mudah tapi nak buat payah. Saya duk bincang dengan rumah ni, kira duk azam lah, insya-Allah lah. Nabi kata cukup dah, makan berapa suap pun cukup. Sekadar boleh bagi tegak tulang jadi ya. Kemudian ulama buat ulasan luqaimat, beberapa suap. Berapa suap tu berapa? Ulama buat satu ulasan, cukuplah beberapa suap. Luqaimat tu ialah jam'u luqmah. Luqaimat tu jamak daripada luqmah. Luqmah satu suap. Satu suap tak cukup. Beberapa suap baru cukup. Berapa tu berapa? Minas salas ila tis'ah. Minas salasati ila tis'ah. 3 sampai 9. Jangan sampai 10 suap. Mungkin ada yang kata jenuh, takat 9. Tak apa, suap bagi banyak-banyak sikit. Dia genggam tu, satu. 2, cukup 9 berhenti. Dia nak kena bilang tu. Suap macam biasalah, saya lagi hentam nasi lemak 9 bungkui, 1 bungkui sekali polok. Suap macam biasa, bilang bagi cukup 9. Latihan kita lah. InsyaAllah sihat. Sihat badan, selamat badan, selamat roh, selamat agama kita. Ni bulan ni nak kena selawat banyak-banyak ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ini bulan selawat. Bulan ni juga Allah Ta'ala pilih untuk ubah kiblat. Kiblat berubah, kata Sayyid Muhammad bin Alawi, pada 15 hari bulan Sya'ban. Pasal Nabi pi Madinah, Allah suruh menghadap Baitul Maqdis. Lama mana? Sepakat ulama kata Nabi duk menghadap Baitul Maqdis, Masjid Aqsa tu selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Nabi mula sampai Madinah 12 Rabiul Awal, kalau kita bilang lah. 12 Rabiul Awal Nabi mula pijak kaki di Madinah. Tambah 17 bulan, memanglah Rabiul Awal, campur cukup 17 Sya'ban. Kemudian tambah 3 hari, 12 tambah 3 hari, 15 Sya'ban. Berlaku perpindahan kiblat. Kenapa Allah pilih Sya'ban? Pasal Allah nak suruh kita ubah sikap, ubah kiblat, arah semayang berubah. Kita perangai kita pun nak kena berubah, dan makan pun nak kena kurang makan. Sikap kita baca Quran nak kena rajin. Sebab dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama hadis terkenal. Dia mensyarahkan kitab Sahih Bukhari dan sebagainya. Ibnu Rajab Al-Hambali, masya-Allah alimnya, ilmunya sangat tinggi. Dia tulis Lataiful Ma'arif. Dia tulis tentang Sya'ban bermunajat kepada Allah. Sya'ban ni doa ke Allah.
Doa tanya, ya Allah, engkau cipta aku baina syahraini azimain. Aku duduk tengah-tengah. Bulan hebat, Rejab hebat, Ramadan hebat. Aku duduk tengah-tengah. Macam saya duduk tengah. Dua ahli panel ni, Masya Allah, hebat ni. Sya'ban duduk tengah-tengah antara Rejab dengan Ramadan. Jadi dia macam malu sikit lah. Dia tanya, famali, apa saya dapat? Rejab, Ramadan, saya duduk tengah. Famali, apa habuan untuk saya? Maka Allah Ta'ala kata, ja'altu laki, aku jadikan untukmu wahai Rejab, qiraatul Quran. Hamba-hambaku akan baca Quran insya-Allah. Jadi jangan hampakan harapan Sya'ban. Allah dah peruntukkan. Hamba-hamba Allah pasti rajin baca Quran bulan Sya'ban. Allah kata kat Sya'ban, kamu jangan sedih, aku peruntukkan hamba-hambaku akan baca Quran. Jadi persiapan kita, Quran nak kena rajin baca. Ubah sikap, selawat banyak-banyak, 8 hari lagi je insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim di atas ulasan persiapan kita untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, tak tahulah Ustaz Hafiz Ramadan ke, saya yang Ramadan ke, tak tahulah. Yang penting bulan Sya'ban tu bulan yang harus kita bersedia, bergerak dah. Kalau kita tak sedar lagi bahawa yang datang itu suatu tetamu yang sangat istimewa. Jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akrim bih, muliakan tetamu yang nak datang ni. Maka persiapan harus dimulakan. Kalau kita anggap kita kembali ke madrasah Ramadan, kita back to school, balik ke sekolah pula. Setahun dah kita tinggal, nak balik ke sekolah pula. Sudah pasti persiapan-persiapan itu nak memotivasikan kita, nak menghadapi, nak bersedia untuk menyambut bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali, seperti mana kata Ustaz Zamri tadi, disebut bahawa salafun salih sebelum Ramadan 6 bulan munajat kepada Allah, rindunya bulan Ramadan. 6 bulan duk harap-harap, ya Allah bagilah bertemu dengan bulan Ramadan. Habis daripada Ramadan 6 bulan pula munajat, takut-takut Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap salafun salih dalam menyambut kedatangan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bergerak kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz. Bila kita bercerita persiapan kita bulan Ramadan, kalau kita nak balik sekolah, beg semua kita beli dah. Masuk sekolah jadi malas rupa tu juga. Nak tuang, terjun kereta, tak mau balik asrama, jadi juga. Jadi kita duk cerita tentang Ramadan. Futihat abwabul jannah, buka pintu syurga. Kut-kut ramai kita buat kelaku ahli syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, tutup pintu neraka. Kut-kut kelaku ahli neraka tak ada lah bulan puasa. Wa suffidatis syayatin, digelangkan, dirantaikan syaitan-syaitan. Kut-kutlah syaitan tak ada di atas bumi. Tapi yang berlaku syaitan pun heran, mana syaitan yang lain ni? Syaitan pun heran, siapa yang syaitan sebenarnya lah ni? Jadi hak tu berlaku juga pada bulan Ramadan. Maka kita nak bergerak kepada Ustaz Hafiz. Lagu mana Ustaz Hafiz? Kita nak teruskan semangat yang kita siapkan istiqbal Ramadan ini supaya tidak hanya terhenti. Masjid penuh di tengah-tengah Ramadan, hujung Ramadan tak penuh dah, tak ada dah. Yang penuhnya di bazar Ramadan pula. Lagu mana kita nak isi bulan Ramadan ini bagi supaya Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat-sangat berkualiti kepada kita. Sekurang-kurangnya kita bersedia untuk kalaupun tidak ada rezeki lagi pada Ramadan yang akan datang. Maka silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada moderator forum kita, Fadil Ustaz Asfar bin Haji Abdullah, penolong ketua tadbir Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, adinda sahabat panel saya Fadil Ustaz Muhammad Zamri bin Hashim,
Naib Mudir Marhalah Sanawiyah Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang. Yang dikasihi Ayahanda Tuan Imam Tuan Haji Mustafa Kamil bin Haji Jamil serta seluruh saf jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni tuan-tuan, kita berada di orang kata apa? Penggal ketiga Syaban. Penggal ketiga dah. Penggal pertama 10 habis dah. Penggal kedua 10 Syaban, 20 Syaban habis dah. Ada lagi lebih kurang tak sampai 10 hari lagi kita akan sama-sama berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Hak kita duk tunggu-tunggu, hak kita duk nanti-nanti, insya-Allah tuan-tuan, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan nanti. Bulan kita bukan kita mengai lah, kira kita menjala lah. Jala pahala. Mengai ni dapat satu dia lambat. Kira bulan Ramadan ni menjala pahala. Kira kena pulun sungguh-sungguh. Kira bulan lah ni tuan-tuan kena perkemah jala lah. Yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri tadi, bulan Rajab istighfar, bulan Syaban salawat. Kira duk perkemah jala. Kalau kita tengok orang tua-tua dulu lah tuan-tuan. Saya teringat ayah-ayah saya dulu, pak-pak menakan Tok Wan. Kalau mai bulan Syaban macam ni, jangan kata hujung Syaban. Awal Syaban tu, dia beli gula gerek dah. Tuan-tuan ingat gula gerek? Orang lama-lama ingat lah gula gerek. Orang lah dia tak ingat dah. Dia panggil lah bicycle sugar. Orang lah panggil. Gula gerek orang nak buat apa? Nak buat buah Melaka. Orang nak buat buah Melaka. Dulu kita ingat ayah-ayah kita, pak-pak menakan kita tu bulan Syaban tu pergi cari gula gerek dah. Gula gerek, beli beras, ikan kerin, agang-agang. Bukan nak makan sangat bulan Ramadan tu. Bukan nak makan sangat. Hak beli tu pasal makan hujung-hujungnya. Hak duk tunggu beli tu makan banyak. Tapi nak cerita apa? Nak cerita kata ketika nak menyambut Ramadan, seronok dah. Tu seronok tu. Seronok dah nak sambut Ramadan ni. Syok dah, tak tahu arah dah, tak ada arah dah. Kita lah ni nak sambut Ramadan, pulun juga ada setengah tu. Pulun apa? Pulun pi ronda kok pekan. Nak cari kedai makan mana buka siang bulan Ramadan. Dia pulun ni ronda dah, dia cari dah. Jadi tuan-tuan, balik kepada soalan pengurusi kita tadi. Macam mana kita nak membina satu semangat Ramadan. Nak bina satu semangat Ramadan ni. Nak bina satu semangat Ramadan ni, ringkas dia nak kena seronok. Boleh kan tuan saya cakap macam ni tak apa no? Cakap ni lah. Cakap kedah pio-pio ni. Saya kan apa arti kan. Mai kita bina rasa seronok daripada Allah. Nak berjumpa dengan Ramadan, seronok daripada Allah. Bila seronok tuan-tuan, sampai Ramadan nanti insya-Allah kita pulun sungguh-sungguh. Kita buat sungguh-sungguh. Lepas tu kita nak kena tengok apa benda yang menyebabkan bulan Ramadan ni seronok bagi kita. Ni bulan Ramadan nak main ni seronok bagi kita pasal apa? Pasal Nabi SAW bagi janji kepada kita. Bagi satu jaminan kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi bagi orang panggil apa? Confirmation kepada kita. Confirm. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman kepada Allah. Kerana mengharapkan pahala Allah. Nabi kata nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah tuan-tuan. Kita nak sambut puasa ni pasal apa?
Seronok pasal tu. Dosa-dosa hak kita duk kampuh lama tu. Kalau hak kita lah ni umur 30-an, umur 40-an, umur 50-an, ya Allah, tuan-tuan, bergenuk dosa kita. Kami di Derang baru ni, tuan-tuan, kehilangan seorang ahli perkampungan lah, orang kira orang awal Derang lah. Umur baru 50. Segak, bugak, sihat. Hari nak meninggal tu pi rata lagi, pi nu Negeri Sembilan mana tu. Balik rumah petang pi ziarah ayah dia pula duduk di hospital. Balik rumah lepas Isyak, sengap baik keluar. Simpan dah hari Jumaat hari tu. Tuan-tuan, bukan ada sakit mampa, sihat aja. Had di mana baru ni Sungai Baru, umur lebih kurang tu juga. Pi baca Yasin, mak menakan dia sakit. Umur 50-an macam tu lah, 51, 50. Pi baca Yasin, mak menakan sakit lama dah, dia pi baca Yasin. Orang jamu makan lekat sikit. Pi dah orang di rumah tu ada air, balik minum mayak di rumah. Isteri baru masuk dapur, pi ambil ayak, main keluar-keluar tengok dia ngayang tu dah. Selesai dah. Tuan-tuan, Allah Tuhan, tu 50. Kita hak langkah dah 50 ni, nah yang dah 60, Masya Allah, tak tentu. Bila Tuhan nak jemput kita, tak tentu dah. Jadi hak dosa-dosa hak lepas-lepas ni, ya Allah, hak tu kita takut, tuan-tuan. Mau kalau kata kita menesia ni, tuan-tuan, dosa bergenuk. Banyak sungguh. Kalau hari ni saja pun, tuan-tuan, jangan kata kemarin, jangan kata bulan lepas, jangan kata tahun lepas. Ni hari ni saja, tuan-tuan, start subuh tadi sampai maghrib, dosa banyak mana. Kita keluar ke jalan, dosa mata. Jumpa kawan-kawan di pejabat tadi, dosa telinga. Ustaz, saya tak mengata, cuma saya tumpang dengar. Sekali je dengar. Dosa hati. Dosa hati, sangka buruk macam-macam ke orang. Ya Allah, tuan-tuan. Ni, nak sampai tadi ni, nak mai forum ni pun berdosa dah selesai lagi. Lalu tu rumah taman kita, tengok mereka duduk, kawan tu duduk di luar menyandang atas handui. Kita bersembang lagi bini, tengok dua orang tu cukup pemalas. Masjid pun tak nak pergi. Tu dia kata. Padahal kawan hari tah kata saat ni sakit perut ke menentang apa tak tahu. Dok pokpet. Dosa dah, tuan-tuan. Macam-macam tu. Tu malam ni saja. Tuan-tuan, mari kita tengok balik hal lepas-lepas. Jadi seronoknya kita nak sambut Ramadan ni. Pasal apa? Nabi bagi satu jaminan. Kalau puasa kita benar-benar kerana Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah, bukan ada pasal lain. Aku puasa ni bukan ada pasal dengan puasa ni menyebabkan belanja aku safe. Tu. Dengan puasa ni, ustaz, tahun lepas saya puasa ustaz, turun 8 kilo. Dia syok. Dia berpuasa kerana nak turun berat badan. Berpuasa kerana nak jimat belanja. Hak tu tambahan-tambahan. Tetapi puasa kita kerana ini satu kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita berpuasa, maka aku akan berpuasa. Tu ada satu keimanan macam tu. Begitu juga Nabi peringat kita lagi. Nabi bagi kita lagi dalam satu hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bagi tahu kepada kita mafhum siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan satu hari benar-benar kerana Allah. Dia puasa sehari saja, bukanlah 30 hari itu dia pergi puasa sehari saja ada. Nak cerita kata daripada 30 hari itu sehari saja dia puasa kerana Allah. Sungguh-sungguh ikhlas dengan ketakwaan kepada Allah. Allah akan jauhkan wajah dia, ni muka dia, daripada api neraka. Jauh mana? Sejauh 70 tahun perjalanan. Tuan-tuan puasa bulan Ramadan sehari je. Tuan-tuan bayang 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 20 hari. Kalau sehari, Nabi kata Allah akan jauhkan wajah orang yang berpuasa kerana Allah pada bulan Ramadan daripada api neraka. Jauh dia 70 tahun perjalanan. Allah, tuan-tuan, jauh tu. Jauh. Kalau sehari perjalanan pun jauh dah,
Ni 70 tahun perjalanan. Tu satu, orang kata apa? Semangat kita nak menyambut, nak bina. Moga-moga Ramadan nanti kita sambut dengan penuh keseronokan. Apa lagi tuan-tuan? Pada bulan Ramadan, Nabi juga bagi satu kekuatan untuk kita sambut. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah juga. Nabi kata apabila tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan akan diikat dan dibelenggu dia. Macam disebut oleh Ustaz Asfar tadi. Bulan puasa nanti tuan-tuan, bulan Ramadan nanti syaitan tak ada lah. Cuma nak sampai bulan Ramadan, syaitan duk tinggal taik dah lah. Dia duk tinggal taik dah. Dia tak ada dah, dia tinggal taik dah. Lepas tu kita duk bau sampai bulan Ramadan ni. Jadi kalau disebut oleh Ustaz Zamri tadi, kita nak kena ada dua penapih sementara nak sampai Ramadan ni. Satu penapih Rejab. Apa dia penapih Rejab? Istighfar, memohon keampunan kepada Allah, minta ampunlah ya Allah, istighfar banyak-banyak. Dan penapih kedua sementara nak sampai Ramadan ialah Sya'ban, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Dua ni jadi penapih kita agar kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan diri kita bersih. Dahlah syaitan tak ada, diri pula bersih daripada hawa nafsu dan sebagainya. Maka sepanjang bulan Ramadan nanti kita akan menghadapi bulan Ramadan dengan sangat baik insya-Allah. Dan Ramadan ni tuan-tuan, apa dia lagi yang menyeronokkan kita untuk sambut Ramadan? Jadi satu suntikan semangat. Pertama tuan-tuan, bulan Ramadan ni melatih kita sabar. Bulan Ramadan ni latih sungguh kita sabar. Satu tuan-tuan, sabar apa? Sabar tu tak makan daripada subuh sampai maghrib. Walaupun ada peluang makan. Kalau kita beli, masuk dalam rumah, duduk bilik seorang-seorang, bukan ada siapa tahu. Tapi kita tak makan. Kita sabar. Kita out ke diri. Pasal kita nak keseronokan yang Allah dengan Nabi bagi jaminan kepada kita. Allah Ta'ala bagi jaminan. Orang yang berpuasa ni dua keseronokan dia. Syok dia. Satu, waktu buka puasa, seronok. Kita puasa, tuan-tuan. Waktu nak buka puasa 7.30, 7.25 ketak kaki lah. Tengok depan kita tu, ya Allah. Kalau ada gulai 3 ketui, tak cukup masa. Pi cedok lagi, bagi jadi 5 ketui, seronok. Kalau pi bazar Ramadan, tak usah kira. Pi bazar Ramadan, Al-Fadil Ustaz Namrul Majid, guru kami semua, dia kata apa? Berebut dengan kora. Dia kata kita manusia ni berebut dengan kora orang Melayu ni. Tuan tahu berebut dengan kora. Kora kan suka sayang keladi. Kita pun bulan puasa, dia kata lah berebut sama naik dengan kora cari keladi. Kata bulan tak puasa bukan sedap makan sayang keladi. Berebut. Rembiang ni, pi bazar Ramadan, rembiang kiri kanan. Allah. Tahu rembiang no? Rembiang kiri kanan. Belah nu lauk, belah ni Allah. Tak habis pun. Bukan habis pun. Tapi seronok kita tengok benda-benda tu. Seronok nak menghadapi buka puasa. Dan seronok ketika kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga tuan-tuan, puasa ni menjadi kafarah dosa kita. Menjadi penebus dosa kita. Menjadi satu bulan yang mengampunkan dosa kita. Nabi dah bagi jaminan. Hadis daripada Huzaifah bin Yaman. Fitnah orang lelaki ni, Nabi kata, fitnah kepada orang lelaki ni, satu daripada keluarga dia, yang kedua daripada harta dia, yang ketiga daripada anak dia, yang keempat daripada jiran tetangga dia. Dan semua fitnah-fitnah ni tuan-tuan akan dihapuskan oleh 3 benda. Satu, Nabi kata solat, yang kedua puasa, yang ketiga sedekah. Kita orang lelaki ni, khususnya kita ni, yang duk mai dosa ni tuan-tuan, fitnah kepada kita ni, satu keluarga kita sendiri. Satu keluarga kita sendiri. Yang kedua, anak-anak kita. Yang ketiga, harta kita tak kena gaya dia. Tetangga, jiran kita. Dan Nabi kata yang nak boleh hapus semua ni, apa dia? Puasa, solat dan sedekah. Dan ketiga-tiga ni tuan-tuan duduk dalam mana? Duduk dalam bulan Ramadan.
Anda tengok dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada solat tarawih. Bulan lain bukan ada. Bulan lain tak ada solat tarawih. Bulan Ramadan aja memperbanyakkan solat untuk menghapuskan fitnah-fitnah ni. Bulan Ramadan ada solat tarawih. Bulan Ramadan ada puasa sebulan penuh. Dan yang istimewa tuan-tuan, bulan Ramadan ada keempat-empat benda baik tentang sedekah. Tentang sedekah ni tuan-tuan, ada 4 yang terbaik. 1, barang yang paling baik kita sedekah ialah barang yang paling kita sayang. Barang yang paling kita sayang, itu barang yang terbaik kita sedekah. Nak sedekah bulan apa pun tak apa tu. Yang kedua tuan-tuan, waktu yang paling baik kita bersedekah ialah pada waktu selepas subuh. Selepas subuh. Hari yang terbaik, hari Jumaat untuk bersedekah. Bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ada 4 ni boleh sekaligus. Bulan lain dia 3 aja. Dia boleh barang yang kita sayang, dia boleh hari yang terbaik, dia boleh waktu yang terbaik, tetapi dia tidak ada bulan yang terbaik. Maknanya pada bulan Ramadan ni, Masya Allah tuan-tuan, ada keempat-empat ni. Kita cari satu saat-saat yang terbaik. Waktu lain pun sedekah, tapi cari saat-saat yang terbaik supaya kita dapat keempat-empat ni untuk bersedekah. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir, puasa ni yang juga istimewa pasal menjadi perisai. Puasa ni dia jadi perisai kepada kita. Jadi selalunya bulan puasa ni kita alim sat. Kalau sebelum ni mulut lidah kita ya Allah mengalahkan kiah propek. Mai bulan Ramadan dia out sikit. Dia out sikit. Kalau dia nak cakap pelik-pelik pun dia ingat aku ni puasa. Kalau masa bulan tak Ramadan dulu, tak bulan puasa dulu, pakai dia Masya Allah. Dia kata mai bulan puasa ni aku pakai bagi comel sikit. Dia jadi perisai, Bulan tak puasa 5 kali sehari dia makan. Bulan puasa dia makan 2 kali saja. Itu paling kurang lah perisai. Kalau kita nak urai panjang lagi tuan-tuan, dia tak nama forum, dia kena kuliah lepas maghrib. Ya. Jadi itu spesialnya bulan puasa. Apa tujuan saya? Maksud saya ni tuan-tuan, saja saya lontar kepada tuan-tuan kelebihan puasa. Pasal kita nak bina satu keseronokan tu. Itu maksud tu. Maksud saya itulah tu. Dengan spesialnya, dengan pengampunan dosanya, dengan kelebihannya, biar daripadalah hati kita berbunga-bunga nak menyambut Ramadan. Agar ketika tibanya bulan Ramadan, kita berlumba-lumba untuk membajai bunga yang telah lama berbunga di hati kita tu nanti insya-Allah. Jadi takat tu dulu tuan-tuan pada pusingan pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama mana persiapan kita di bulan Syaban ini, dan sebahagian daripada kita telah bersedia lama untuk datang bulan Ramadan. Yang paling penting pengisian kita dalam bulan Ramadan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Hafiz tadi, yang paling penting ialah kita meletakkan azam yang benar, kita meletakkan tujuan yang benar. Tujuan kita bukan setakat nak slim, bukan setakat nak kurang darah dan sebagainya, tapi lebih daripada itu ialah kita mau mempersembahkan inilah kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, kerana beriman dan kerana ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Ustaz Hafiz tadi dia sebut bahawa hurai panjang hak tu kuliah maghrib, maka kita buat forum, insya-Allah kita bercadang pukul 11 kita berhenti. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh tunggu dan bersabar, kita akan selesaikan program kita dengan yang terbaik. Pasal lajak pukul 11 orang tak tengok muka panel dah, orang tengok muka pintu pula. Jadi kita sebelum orang tengok muka pintu, baik kita berhenti awal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mana kita faham tentang Ramadan, hadirin yang saya muliakan, kita menjadi suatu yang telah menimpa umat bahawa Ramadan musim ibadat. Maknanya habis musim, tak ada dah. Maksudnya Ramadan itulah segala-galanya yang kita beri. Nak sedekah ke, nak puasa ke, nak salat yang banyak ke, nak tilawatul Quran, nak zikir,
Nak buat baik pada orang, nak senyum pada orang, bulan Ramadan je. Sambut Syawal, dah tak jadi dah. Ramadan kita boleh pekin, jaga, tak mau memboros. Sambut Ramadan, boros kita. Maka bagaimana? Saya nak membawa kepada pusingan yang kedua ini kepada Ustaz Zamri. Bagaimana kita nak bawa semangat Ramadan ini supaya boleh menjadi suatu madrasah yang mendidik 11 bulan kemudian pula. Bagaimana selepas daripada Ramadan ini semangat Ramadan itu terus berada dalam jiwa mukmin. Bagaimana Ramadan itu boleh menjadikan kita sebagai orang yang bersiap untuk 11 bulan, bukan setakat sebulan menjadi orang yang baik. Maka dipersilakan pada Ustaz Zamri. Terima kasih Tuan di panel, Fadil Ustaz Asfar, Fadil Ustaz Hafiz, Tuan Imam, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat perkataan seorang ulama al-arif billah yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Balkhi. Dia buat perumpamaan Rejab, Sya'ban, Ramadan dengan perumpamaan macam tanam pokok. Kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, Rejab tu macam buah benih, tanam pokok. Kemudian Sya'ban siram ayak, pokok benda mula naik tunai apa, duk siram pokok buah baja. Barulah Ramadan kita boleh petik hasil. Pokok yang jenis keluar hasil cepatlah. Buah benih, siram pokok, Ramadan duk petik hasil lah. Itu perumpamaan yang sangat cantik daripada seorang ulama terkenal. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, seorang lagi ulama nama Syekh Ibrahim Al-Ghawwas. Imam Nawawi sebut perkataan Syekh Ibrahim ni dalam kitab Al-Azkar. Syekh Ibrahim Al-Ghawwas dia sebut tentang ubat hati. Hati kita ni bersarang macam-macam penyakit. Kita kena bersihkan hati kita, bagi ubat, penawar hati. Ada 5 cara kita nak ubat hati kita. 5 ubat hati ni rupa-rupanya mudah kita buat pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali nak bersih hati, kata Syekh Ibrahim ni, dia kena khala'ul batni, kosongkan perut. Tak makan lah. Memang bulan Ramadan kita tak makan. Tak makan. Bila sampai masa makan, baru kita makan. Maghrib, makan pun sikit lah. Makan 9 suap. Ustaz Afir no? Nak makan sikit, banyak kali tak apa, tapi sekali makan sikit. Makan sikit, banyak kali tak apa. Jangan makan tak banyak kali tapi sekali lentak tu dia, nama pun lentak. Baik, kosongkan perut. Saya azamlah saya ajak tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Kita buat macam Nabi. Kita jadi as-saim al-haqiqi, orang puasa yang betul-betul puasa. Baik, yang pertama kosongkan perut. Ada bulan Ramadan program dia. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim lagi, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran, usaha faham isi kandungan Quran, baca dengan makna dia, hayati. Yang ketiga, yang ni pun ada bulan Ramadan, rajin baca Quran, sebab bulan Ramadan bulan turun Quran. Takkan tak baca Quran, orang yang tak baca Quran bulan Ramadan teruk lah. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim, cara nak ubat hati juga ialah kita qiyamul lail, bangun nawai sikit. Kita dah bangun nawai dah, makan sahur, buatlah qiyamul lail 2 rakaat sembahyang tahajud. Yang keempat, at-tadarru'u 'inda as-sahur, bermunajat ketika waktu sahur. Waktu sahur kita makan, kita tahajud, lepas tu kita bermunajat, berdoa. Saya masyayikh saya di Syria, saya duk dengar ni pun duk merintih doa cantik. Doa dia macam mana? Ya man radda Yusuf ala Yaqub, wahai Tuhan yang mengembalikan Nabi Yusuf kepada pangkuan Nabi Yaqub. Lama lah hilang anak, jumpa balik. Wa ya man kashafa durra Ayyub, wahai Tuhan yang menyembuhkan sakit Nabi Ayub. Contohlah, contoh munajat, merintih. Wahai Tuhan yang mengembalikan Nabi Yusuf, hilang semenjak kecil, sedap-sedap dah besar jadi raja baru jumpa. Lama, tapi makbul dia tak mestilah lah tu, kadang-kadang ambil masa. Wahai Tuhan yang menyembuhkan sakit Nabi Ayub, sakit lama bertahun-tahun, lepas tu sembuh, doa sembuh.
Wa ya man ajaba da'wata Zakaria, wahai Tuhan yang memperkenankan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teringin anak, kahwin lama sampai tua, isteri mandul, harui lah. Kalau itik ni itik pencen lah, orang panggil buat tak monopause, takkan nak panggil orang pencen. Ingat-ingat tak ada anak dah, tapi doa harap-harap Allah bagi anak. Allah perkenankan doa Nabi Zakaria. Wa ya man qabila tasbiha Yunus bin Matta, wahai Tuhan yang memakbulkan tasbih Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus duduk dalam perut banyak hari ke? Saya tak ingat berapa hari secara tepat, tapi banyak hari lah. Dengan duduk dalam laut gelap, perut ikan pun gelap, tak boleh makan, duduk dalam perut, duduk dalam penjara. Tak ada udara, tak ada cahaya, tak ada, gelap. Dia doa, dia duduk tasbih. Tasbih Nabi Yunus diperkenankan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hak ni pun ulama ajak. Malam nisfu Sya'ban kata ulama, baca banyak mana Nabi Yunus baca. InsyaAllah Allah perkenan hajat. Saya baca lena ustaz. Tak dah habis. Banyak 2375. Nabi Yunus baca banyak tu. Allah perkenan. Cukup 2375 coy. Muntah kelak. Saya tak dan cukup, mata terpejam sedar-sedar, biar dah. Tapi tak apalah, baca agak lah, dapat pahala insyaAllah. Bukan 2 ekor, saya hidup salim lah. 2, 3, 7, 5, 4. 4 2 ekor, bukan. Okey, baik, kita sambung. Satu lagi, mujalasatul ulama. Cara nak ubah hati yang kelima ialah kita duduk dengan ulama, orang soleh, kawan dengan orang baik-baik. Ni pun dapat. Kita main buka puasa sekali, tarawih sekali, duduk bersama-sama orang bagus-bagus, orang soleh. Malam ni pun kita boleh dapat pahala banyak ni. Kita niat berdamping dengan orang soleh, niat i'tikaf, niat majlis ilmu, niat sambut nak sambut Ramadan. Sambut Ramadan lebih daripada sambut menantu. Kita nak sambut menantu, Allah kelang kabut, tidur tak lena. Kita nak sambut Ramadan, kita kena seronok. Adalah ni SMS boleh hantar. Dekat-dekat nak Ramadan kan, selamat menyambut Ramadan, tanda seronok. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tadi Ustaz Hafiz ada baca doa, baca hadis, baca hadis, lisa'im farhatan. Orang puasa ada 2 keseronokan. Yang pertama seronok waktu buka, seronok dengan makanan apa semua, seronok. Yang kedua seronok bila jumpa Allah. Selalu orang duk hurai jumpa Allah ni di akhirat, dia nampak pahala puasa, dia pun seronok. Tapi saya tertarik dengan kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah, Lawaqihul Anwar fil Uhud Al-Muhammadiyah. Syekh Sya'rani dia hurai gulai. Dia kata orang yang puasa, yang betul-betul puasa, makan waktu petang tu dia seronok. Itu tak payah hajak, semua orang seronok. Nak habang kata masuk waktu maghrib, makan cepat-cepat, tak payah hajak. Tu tak tunggu dah, dia punya duk tengok 2 minit lagi. Itu tak payah hajak. Tak perlu kita suntik supaya orang seronok waktu buka puasa. Semua seronok. Mana ada tak seronok? Syok, lega, puas. Jadi kita puasa dia jangan jadi puas sudah. Dia pa waw sin. Bacaan dia pa waw sin ni puasa. Orang tak reti Jawi, dia baca pa waw sin puas. Tu dia makan sampai puas. Kalau hijau Melayu P-U-A-S-A, buang A ujung jadi puas. Puas, tak ada A, puasa. Baik, seronok ketika berbuka, Allah bagi seronok dengan anak-anak makan, seronok. Seronok ketika bertemu Allah ni, kata Syekh Sya'rani, bukan di akhirat. Kita kalau betul-betul kita puasa, setiap kali kita jumpa Allah, kita baca Quran, kita kena rasa seronok. Kita tarawih, kena rasa seronok. Kita sedekah, kena rasa seronok. Bulan Ramadan tu, buka puasa seronok, buat ibadat pun seronok, baru betul-betul puasa. Begitu. Saya dulu duk faham kata, seronok ni waktu buka puasa, seronok ni bila jumpa Allah, nampak lambat ni. Dak jumpa Allah ni, kita baca Quran tu jumpa Allah. Seronok ketika bertemu dengan Tuhan. Kalau kita baca Quran, tapi tak pasal tak lakak, gagah baca agak. Tarawih pun gagah. Memanglah tak larat, tapi kena paksa diri. Syok, happy. Imam baca panjang, seronok. Letih sakit lutut pun tak seronok. Kena mujahadah, lawan nafsu. Kena kata syok walaupun tak syok.
Ketika bertemu Allah kita seronok, ketika buka puasa kita seronok, baru kita puasa al-haqiqi. Kalau tidak kita puasa awam, puasa orang awam ni, Nabi kata ramai orang puasa tak dapat apa, dapat lapang dahaga. Pasal dia tak syok waktu dia buat ibadat. Dia puasa dia tak syok lah, dia duduk cakap macam-macam, dia tak jaga. Kan Imam Al-Ghazali senarai ada puasa orang awam dapat lapang dahaga ya. Ada puasa khawas. Puasa khawas ni dia jaga anggota, jaga mata, tak tengok gambar Hindustan pusat, tak tengok. Ni bulan puasa pun tengok pusat lagi. Mau tak habis-habis puasa tu lagi teruk lah. Jaga mata, jaga anggota. Hak bagus lagi khawasul khawas. Ni bukan peringkat kita, ni peringkat wali-wali Allah, nabi-nabi. Ni pun tu hati, ni pun tak lari langsung. Allah. Tak lupa langsung. Tak hilang Allah daripada hati. Tu puasa hebat. Tu kita tak boleh cakap, kita tak sampai maqam tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Ustaz Asfar tanya tadi, lepas Ramadan ke mana? Allah susun elok dah. Rejab, Sya'ban, persediaan untuk Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, persiapan untuk kita haji. Yang tak buat haji, dia ada Idul Adha, korban untuk Islam, perjuangan. Kita tolong orang, bantu orang. Syawal dengan Zulqa'dah tu bersiap sedia untuk berkorban, untuk Adha. Raya Adha ni bukan raya haji, raya korban. Masing-masing berkorban. Orang Melayu tu je mah Aidul Adha raya haji, Aidil Fitri raya puasa. Habis puasa tak payah puasa dah. Ulama sebut kita ni Allah susun elok dah. Allah Al-Hakim Maha Bijaksana susun elok. Kan kita bulan Sya'ban, Nabi sangat rajin puasa sunat bulan Sya'ban. Tapi kalau tuan-tuan yang tak pernah puasa sebelum ni, jangan duk puasa. Ada juga larangan. Nabi sebut bila dah masuk 16 Sya'ban, malam ni baru dengar ceramah, esok nak puasa sunat tu sah. Lepas tu tuan-tuan kata, tak apa, kami nak puasa, ustaz yang tak bagi. Pula dah. Dia punya fiqah dia macam tu, dia kena puasa separuh yang pertama, kita puasa dah. Lepas tu hak ni kita boleh terus lah. Kalau separuh pertama 1 sampai 15 Sya'ban duduk saja ya, tak puasa, mai malam ni esok niat nawaitu shaum Ramadan, jangan puasa sunat. Kalau puasa qada silakan, qada tak habis lagi tak apa, silakan. Puasa nazar pun silakan. Yang tak boleh ni puasa sunat bagi orang yang baru dapat semangat, baru nak mula puasa. Separuh pertama sehari pun tak nak puasa. Lah dah separuh kedua dah nak habis Sya'ban, dilarang puasa. Buat lah baca Quran, selawat apa buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Allah susun elok. Dia macam sembahyang rawatib, kata ulama. Kita Isya ada 2 rakaat sebelum Isya, 2 rakaat lepas Isya, dipanggil rawatib. Apa tujuan kita buat sembahyang sunat? Jangan kita kata sunat ya, aku sembahyang Isya apa besar tu. Dah, kita sembahyang sebelum dan selepas, kerana kita sembahyang fardu Isya banyak kekurangan, banyak cacat. Dengan ingat nyok lah apalah, macam-macam. Ingat macam-macam. Semayang tak khusyuk semayang Isya. Saya lah tuan-tuan, alhamdulillah. Kadang-kadang kita ingat macam-macam. Sebab tu kita kembang dengan 2 rakaat qabliyah Isya, 2 rakaat lepas Isya, ba'diyah Isya, untuk menyempurnakan Isya. Kita nak puasa fardu Ramadan, puasa wajib. Mana cakap baguslah, tapi banyak kelemahan. Sebagai manusia mesti ada lah. Hak cakap ni pun sama. Ramadan. Sebab tu Allah Ta'ala susun dia ada puasa Sya'ban sebagai qabliyah dia. Dia seperti sembahyang qabliyah. Kemudian kita ada lagi lepas Syawal, bukan raya-raya tu, dia ada lagi puasa apa? Puasa 6. Puasa 6 tu macam sembahyang ba'diyah. Ulama cakap macam tu. Puasa 6 seperti ba'diyah bagi Ramadan. Puasa Syawal kita dah buat sembahyang apa, puasa nisfu Sya'ban, semua tu macam qabliyah dia. Supaya Ramadan kita tu memang mesti ada kekurangan, ditampung oleh yang sunat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Ramadan ni 1 bulan kita kursus. Orang hantar kita pergi kursus Selangkawi, balik tu harap-harap bagus ya. Duk pergi pejabat lambat selalu. Hantar pergi sana sebulan, balik-balik kuih lagi lambat. Teruk. Habis duit, kursus tak berjaya. Kita ni malah baca Quran, maka disidangkan Sya'ban mula ada duk baca pelan-pelan bertatih. Ramadan pun rajin, habis-habis Syawal malah balik. Kursus jenis apa aku ni? Orang yang buat kursus kecewa.
Allah Ta'ala bentuk kita ni li ikhrajil muttaqin la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kursus yang kita lalui sebulan lamanya, mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa, takut ke Allah. Tanda orang tu nak dapat ketakwaan, dia macam pi haji lah. Pi haji dia ada balik haji mabrur, ada balik haji mardud, tak terpakai haji, balik teruk pada sebelum pi. Orang balik kuih baik, dia balik kuih teruk. Ada lagi haji Malboro, pi tak apa hisap rokok, balik itu dia qada berjamu pu haji Malboro. Tanda orang dapat haji mabrur ni dia ada perubahan perangai. Maka kita puasa Ramadan, bila masuk Syawal kita nak kena terus. Hak mana boleh terus kena terus. Tarawih tak boleh terus lah. Tu semayang witir tu, Allah witir tu pahala besar. Dalam senarai semayang sunat macam-macam. Sunat minta hujan lah, sunat hajat lah, sunat duha lah, sunat macam-macam sunat. Witir tu paling besar, kata ulama dua atas. Sehingga ulama khilaf. Dalam mazhab Hanafi dia tak kata sunat lah, dia letak atas, dia kata wajib. Ada semayang fardu 5, bawah sikit semayang wajib. 5 semayang fardu, 1 tu semayang wajib. Kita ada 5 semayang fardu, 1 ni semayang sunat. Hak duk paling atas, witir. Jangan semayang witir bulan Ramadannya. Bulan lain pun semayang, Syawal semayang sepanjang tahun. Pahala dia besar. Pahala witir seperti pahala mengislamkan orang yang tak Islam. Besar. Kawan kita mutu sami tak Islam, kita punya duk ajak dia, duk sembang dia, satu hari dia kata teringin nak masuk Islam. Macam mana? Nak kena potong ke? Kata tak apa, potong tu tunggu dulu, kita bawa dia mengucap apa semua. Kita punya pasal dia masuk Islam. Allah bahagia, besar hati, tak tahu nak habang. Pahala punya besar, mengislamkan orang yang tak Islam. Bukan senang nak dapat pahala tu. Orang yang boleh mulazamah tiap-tiap malam lepas Isyak dia sembahyang witir. Tak pun lagi bagus, sebelum masuk waktu subuh dia mangkit awal dia sembahyang witir. Ataupun dia nak tidur dia sembahyang witir. Kerana ada juga hadis Nabi kata hang sembahyang witir sebelum hang lena. Ada juga yang lepas sembahyang Isyak buat terus. Ada yang bagus tidur dulu, jaga nanti dekat-dekat nak subuh sembahyang witir. Ikutlah, tepuk dada tanya iman. Kita nak kena buat. Saya lepas sembahyang Isyak buat siap-siap, buat jenis jaga lambat. Kadang awal, kadang lambat. Tak dan lagi orang azan subuh. Tak lagi, aku nak buat tapi azan lah. Dia mula main style tu. Dia buat siap-siap lepas Isyak. 1 rakaat pun tak apa. Biasa dia buat 3. 1 pun tak apa. Janji buat. Istiqamah dengan witir, pahala dia sama. Kerana Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sebut, Amaddallahu alaikum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Allah anugerahkan untuk kamu, bukan untuk orang lain, untuk kamu umat Muhammad, satu jenis semayang sunat, satu jenis semayang, dia ni pahala dia besar, lebih baik daripada memiliki unta merah. Apa dia semayang tu? Witir. Dalam hadis lain Nabi sebut, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Kalau orang masuk Islam dapat hidayah dengan usaha kamu, lebih baik pada memiliki unta merah. Sama, unta merah dulu. Maknanya ulama buat kesimpulan, orang yang boleh istiqamah dengan witir, pahalanya seperti orang yang berjaya mengislamkan orang yang tak Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Sya'ban, kita lah bulan Sya'ban. Sya'ban ni dia ada 3 huruf asas dia. Shin, Ain, Ba. Alif nun tu tambahan. Asas dia punya dasar dia Shin, Ain, Ba. Shin, Ain, Ba ni makna Sya'b, cabang. Saya sebut sikit bahasa Arab. Dalam kitab Lisanul Arab disebut, innama sumiya Sya'banu Sya'banan, sesungguhnya dinamakan Sya'ban dengan nama Sya'ban li'annahu yatasha'aba fihi khairun kathirun. Dinamakan Sya'ban kerana bulan ni bercabang-cabang nak buat baik macam-macam. Yang saya sebut tadi selawat, pasal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, turun bulan Sya'ban. Jadi bulan ni bulan selawat. Yang saya sebut tadi baca Quran sebab hasrat Sya'ban, bermunajat dekat Allah. Allah kata hamba aku akan, banyak lagi kebaikan yang perlu kita buat bulan Sya'ban. Bila sebelum Ramadan kita duk buat benda baik, duk sedekah, duk ni, kebaikan tu dah jadi biasa dengan kita. Maka masuk Ramadan dah biasa, habis Ramadan Syawal pun kita akan teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita kena risau sebagai orang beriman.
Dia puasa, dia kena ada satu sifat, iaitu risau. Habis Ramadan, masuk Syawal, kena ada perasaan risau. Jangan yakin, over yakin terlebih. Jangan, risau. Risau apa? Risau Allah terima tau. Risau Allah Ta'ala tak terima ke apa ke. Dia kena ada risau. Khauf, takut, bimbang, takut Allah Ta'ala tolak, Allah bagi lapang dahaga ya. Itu kena ada. Ulama sebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni bina Kaabah. Kaabah tu hasil tangan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia buat Kaabah, satu bangunan yang sangat mulia di atas muka bumi. Buat Kaabah. Selesai buat Kaabah, Nabi Ibrahim tak David dadah. Siap dah no, clear. Lepas ni orang mayang apa semua, kita dapat pahala. Cara kita gitulah. Dah, Nabi Ibrahim teriak. Dalam hadis satu riwayat sebut, selesai bina Kaabah dia teriak. Nabi Ismail tanya, siapa teriak ya? Kita buat siap semua dah, teriak pula. Takut kita buat ni dengan riak lah apalah, takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Maka Nabi Ibrahim baca doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima lah, ya Allah terima. Sambil teriak baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan, terimalah amalanku dengan anakku, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Wa tub alaina, bertaubat. Taubat siapa? Bukan buat salah pun. Dia rasa seriau. Wa tub alaina, kami bertaubat ya Allah, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau maha penerima taubat. Bukan buat maksiat, buat Kaabah. Kita puasa Ramadan, habis Ramadan kena risau, takut Allah Ta'ala tak terima ibadat kita. Jangan duk syok kan. Memanglah Syawal tu hari kegembiraan. Kita tunjuk muka zahirnya, kita tunjuk seronok. Tapi dalam kita rasa sedih, rasa risau, takut Allah tolak, takut umur kita takat ni Ramadan terakhir. Jadi kita pun kena rancang untuk menangis. Kena teriak takut Allah Ta'ala tolak. Jadi bulan Ramadan ni kita kena merancang untuk sekali pun, kalau tak banyak kali, sekali kena teriak depan Allah, takut kepada Allah. Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dia sebut, dia kata ada hamba Allah ni bila ditimbang berat belah dosa, maka disuruh masuk neraka. Malaikat pun pegang orang tu, heret nak masuk neraka. Tiba-tiba ni bulu mata ni bercakap dengan Allah. Satu bulu ya, bulu mata bercakap. Bulu mata kata, ya Allah, Rasul engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, man baka min khasyatillah harramallah tilkal ain 'alan nar. Bulu hak satu ni bukan banyak, satu bulu mata. Dia kata Rasulullah pernah bersabda, siapa yang teriak kerana takut kepada Allah, haramkan mata tersebut daripada neraka. Sesungguhnya aku teriak kerana takut dekat engkau, aku pernah teriak dulu, maka Allah ampunkan dengan berkat doa satu lai bulu mata ni. Dan Jibril pun menyeru, Jibril kata fulan bin fulan, dia selamat dengan sebab selai bulu dia, bulu mata yang teriak. Begitu juga Imam Ghazali sebut tentang tafsir satu ayat, wa tara kulla ummatin jasiyah, kamu akan lihat semua umat akan melutut, dipertontonkan neraka. Hadhihi nar, ini dia neraka. Kuntum allati kuntum biha tukadzibun. Dulu hampa tak percaya neraka kan, ni dia ditayang real neraka. Semua akan tengok, duduk melutut tengok, dipertontonkan neraka, bukan gambar dah, neraka sungguh. Tiba-tiba api neraka menjulang naik tinggi bukit. Dia jadi macam raksasa, macam ular, dah tembak naik tinggi. Dia pi sana, pi sini, kepala dia, kepala api. Dan dia nak pi dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad bila tengok api tu nak main macam nak main patuk, macam ular besar, raksasa, anaconda lah besar. Maka umat Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dengan berkat orang-orang yang semayang, dengan berkat orang yang rajin sedekah, dengan berkat orang-orang yang khusyuk, dengan berkat orang puasa. Harap-harap api ni dia kembali ke tempat dia, masuk balik tempat dia. Tapi api ni marak, makin marak, dia tak patah balik, dia terus.
Waktu tu Jibril bawa air biqadah, satu kedah tu mangkuk. Jibril bawa kedah, bawa mangkuk. Semangkuk yang ada air semangkuk. Bawa mangkuk, bagi kat tangan Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, siram air. Nabi Muhammad pun tengok, Allah, semangkuk besar ni air. Tapi dah patuh, sami'na wa ata'na, dengar patuh. Jibril kata, cerok, siram. Maka Nabi Muhammad pun siram air. Siram, dia kena air tu, terpadam tu. Dia kembali kepada asal dia, api neraka. Dia tak naik tinggi macam bukit tadi. Maka Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, air apa special? Sak tempurung je mangkuk terpadam. Jibril kata, inilah hadhihi dumu' usati ummatika alladhi bakau min khasyatillah. Inilah air mata yang kukumpulkan. Banyak lagi. Takat banyak ni pun jadi dah. Ini air mata umatmu yang dulu buat maksiat, tapi dia bertaubat, dia taqiyya kerana takut ke Allah. Teriak kerana takut ke Allah, bukan pasal lain. Ada orang dia semayang belakang Tok Imam, dia teriak lah. Saya dia dengar suara Tok Imam macam suara Tuhan dia, teringat Tuhan, teriak lah. Tu tak pakai. Ada orang dia dengar khutbah Jumaat, dia tengok muka tu, dia teriak. Tok Khatib habis-habis semayang Jumaat, panggil anak muda ni, mai Ustaz, hang teriak siapa? Aku khutbah biasa aja, ajak orang makan buah-buahan tempatan, makan betik banyak-banyak, terian kurang sikit, hak darah tinggi, biasa aja khutbah, yang teriak siapa? Anak muda ni kata, bukan pasal itu. Saya duk perhati janggut Tok Khatib. Saya ada seekor kambing saya. Janggut dia macam janggut Tok Khatib lah. Kena lindih dengan lori mati. Tengok janggut Tok Khatib, teringat kambing saya. Tu yang teriak. Ni tak boleh pakai. Tak dapat apa teriak gitu. Ada pula tengok Tok Khatib teringat kambing. La ilaha illallah. Baik, kita nak kena teriak. Ainan la tamassuhum an-nar. Ada dua mata yang Allah tak akan jilat. Api neraka tak boleh jilat lah orang yang ada mata jenis ni. Dua jenis mata yang api neraka tak akan makan dia. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang pernah menitik air mata kerana takut bimbang azab Allah, takut amalan dia ditolak, teriak. Yang kedua, ainun tasharu fi sabilillah, mata yang pernah bersengkang mata kerana jalan Allah. Dia mesyuarat kadang-kadang terlebih, bukan pasal dia, pasal agama, pasal dakwah fi sabilillah, sanggup berjaga malam, mesyuarat ke apa ke, kena jegi minum kopi terpaksa lah. Dia sengkang mata, kalau boleh dia nak buh tu mancis tu, dia tak mau pergi terkatup jalan Allah punya pasal. Orang mengajak, cara orang mengajak, kadang mengajak Perak nak balik, tu dia jenuh, berhenti dok salah apa, mata kita meletih kerana agama Allah. InsyaAllah tubuh badan kita tidak akan dijilat oleh api neraka. Ada seorang ulama nama dia Syekh Muhammad Ibnul Munzir, terkenal dengan panggilan Ibnu Munzir. Ni semua wali-wali Allah. Ibnu Munzir, nama dia Muhammad bin Ibnu Munzir. Dia bila teriak, dia akan ambil air mata 2-3 titik ni, dia akan sapu, tak mana boleh sapu. Sapu muka, sapu janggut, air mata yang ada. Orang tanya dia, awak yang duk ambil air mata sapu tahun ni, puan selalu duk sapu bedak. Yang ni tak, dia ambil air mata, dia sapu muka, sapu janggut, sapu dada. Orang tanya dia, awak buat macam tu? Dia kata, balaghani anna an-nar la ta'kul mawdi'an massathu ad-dumu'. Telah sampai kepadaku satu khabar bahwasanya api neraka tak akan jilat tempat-tempat yang bersentuhan dengan air mata yang menitik kerana takut kepada Allah. Lepas tu dia baca ayat Quran, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang hidup melampau, penting dunia, api neraka lah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut nak berdiri depan Allah, dia duduk takutlah di dunia dan dia jaga hawa nafsu dia, fa innal jannata hiyal ma'wa, syurgalah tempatnya nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allahumma rzuqna al-a'yun yabkina min khasyatik. Ya Allah, berilah kepada kami mata-mata yang boleh menitiskan air mata kerana takut kepadamu. Mudah-mudahan Allah terima Ramadan kita, Allah panjang umur kita, isilah Ramadan dengan baik insya-Allah.
aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang lebarnya kalau kita boleh membawa Ramadan ke dalam hidup kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, antara salawat dengan salawat, antara Jumaat dengan Jumaat, dan antara Ramadan dengan Ramadan itu adalah mukaffirat, mengkifarahkan dosa kita, menghapuskan dosa kita. Maksudnya kalau nisbah kepada hari salat sesama salat, antara salat itu adalah penghapus dosa. Dengan syarat kita keluar daripada sembahyang, semangat dan roh sembahyang itu kita bawa di luar daripada salat. Antara Jumaat ke Jumaat kita bawa isi semangat Jumaat kita, berjuang di hari Jumaat, kita bawa sampai ke bulan depan dengan semangat itu menjadi mukaffirat, pengkafarah dosa kita. Dan begitu juga dengan Ramadan dan Ramadan yang satu lagi. Antara Ramadan ini insya-Allah akan menghapuskan dosa kita kalau membawa Ramadan dengan makna perjuangan apa yang telah kita isi di bulan Ramadan sampai ke Ramadan yang tahun lepas. Sebab itu kalau tak silap Ustaz Zamri, Wahid bin Al-Warad, seorang daripada ulama salaf, mengatakan bahawa alamat qabul, alamat diterima sesuatu amalan itu ialah diberi taufik untuk melakukan amalan berikutnya. Maksudnya kita buat satu amal, alamat diterima amalan tersebut ialah teringin pula nak buat hal lain. Lepas sembahyang maghrib teringin nak buat sembahyang sunat. Baiknya salat kita teringin pula nak buat amal berikutnya. Kita bimbanglah kalau itu tanda terimanya amalan kita. Habis bulan puasa kita tak sembahyang, tak kalut dengan sembahyang, kalut dengan lagu raya, kalut dengan lemah dan sebagainya, sehingga akan mengurangkan amal kita pada bulan-bulan selain pada Ramadan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Ustaz Zamri bercerita tadi tentang bagaimana kita perlu isi Ramadan ini, dan kita perlu dengan mujahadah, kita perlu kepada pemberian dan sebagainya, saya maukan kalau boleh kita tuan-tuan yang berada di negara kita yang alhamdulillah hari ini kita berfikir dan memikirkan tentang sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mana bumi Palestin 65 tahun dah telah melalui detik hitam itu. Nakbah 65 tahun. Tahun 1948, 15 Mei 1948, suatu hari titik hitam apabila Israel ditubuhkan secara rasmi. Syria, yang mana kita cerita tentang bulan Rajab, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, hubungan antara masjidil haram dan masjidil aqsa. Barakna haulah, yang kami berkat sekelilingnya pula bumi Syam. Bulan Sya'ban, Ustaz Zamri cerita tadi, kita bercerita tentang pengalihan kiblat Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Maknanya hubungan negara-negara ini, hubungan tempat itu. Tiba-tiba kita sambut Ramadan 65 tahun dalam keadaan Palestin dijajah, dalam keadaan Syria dijajah oleh Syiah, dihina dan diperlakukan sewenang-wenangnya. 3 tahun nak masuk kali ini, tahun yang ketiga umat Islam di Syria, yang kita mengaji banyak kitab daripada ulama Syria. Maka hadirin yang rahmati Allah, saya minta komen Ustaz Hafiz, bagaimana kita nak bawa semangat kita Ramadan ini. Harap dengan doa yang disebut bahawa 3 doa yang tidak ditolak, antaranya ialah doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Harap insya-Allah kezaliman yang dilakukan kepada umat Islam seluruh dunia dengan semangat Ramadan ini sekurang-kurangnya kita bermula daripada jemaah yang ada pada malam ini. Silakan Ustaz. Dan seterusnya merumuskan perbincangan dan forum kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, li panel, tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lebih kurang lagi 15 minit jam 11 malam. Kita mula lebih kurang 9 lebih tadi tuan-tuan. InsyaAllah kita perhabis seperti disebut oleh moderator tadi, tak melebihi jam 11 insyaAllah. Apabila disebut tuan-tuan, satu puasa ni juga kita dah bincang awal tadi, memberikan kesabaran, memberikan satu peninding perisai kepada kita, dan juga dengan Ramadan ini memberikan satu perasaan belah kasihan, belah kasihan, rasa kebersamaan kita. Kalau kita tengok saudara kita di Palestin hari ini,
Kita tengok saudara kita di Syria hari ini. Kita tengok saudara kita di Myanmar hari ini. Kita tengok saudara kita di wilayah selatan Thailand hari ini, tuan-tuan. Kalau kita lihat ini semua, mereka ni adalah adik-beradik kita belaka. Dia nak kena rasa macam tu. Umat Islam kena rasa macam tu. Kita tak boleh rasa yang berlaku di Syria adalah rakyat Syria. Yang berlaku di Palestin adalah rakyat Palestin. Yang berlaku di Myanmar adalah satu kaum yang namanya kaum Rohingya yang duduk di Myanmar. Kita tak boleh rasa yang berlaku di selatan Thailand adalah orang-orang Fatani. Tidak, mereka adalah adik-beradik kita yang seakidah dengan kita. Kita kena rasa macam tu. Yang memisahkan kita dengan mereka, yang memisahkan umat Islam di Malaysia, khususnya di Kedah ini, dengan umat Islam di Fatani, yang memisahkannya adalah penjajah-penjajah dulu, yang membahagi-bahagikan kawasan-kawasan. Ni Kedah, ni Malaysia, ni Fatani, ni Syria, Syam, ni Palestin. Dah, mereka semua, tuan-tuan, adalah adik-beradik kita. Mereka ni adalah saudara kita. Kita kena rasa macam tu. Rasa kesian, rasa kasih kepada mereka, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok yang terkini lah, tuan-tuan. Kalau dulu kita isu Palestin timbul, lepas tu timbul isu Rohingya, isu Fatani, sampai hari ni tak habis. Kemarin 8 orang lagi mati di Fatani, tuan-tuan. Yang 2 jam latest tadi, 2 jam tadi, tentera-tentera mujahidin, 2 jam lebih kurang dalam pukul 9 tadi kot, latest punya berita. 18 pos kawalan di antara sempadan dengan Jordan, tentera-tentera mujahidin dah boleh tawan habis dah. 18 pos kawalan sepadan dengan Jordan. Tapi 1 jam lepas tu, tuan-tuan, 1 jam tadi ni, bukan hari itu ni, saat tadi ni, ni berita-berita dah masuk kan. 1 jam tadi ni, tentera-tentera Syiah, kita sebut senangnya, tentera Syria ni tentera Syiah lah, senang, tuan-tuan faham. Sebab pertembungan di Syria dia tak sama situasi di Mesir, tak sama situasi di Turki. Di Syria khususnya, ia adalah puak-puak Syiah ni godam Sunni, orang-orang sunnah macam kita ni, kan? Tentera Syiah ni dia bom habis kawasan-kawasan perkampungan tu. Dia bom habis kawasan perkampungan, dan kita dapat maklumat 30 minit tadi, alhamdulillah, pihak-pihak mujahidin semakin masuk sebab mereka dah boleh tawan sebanyak 18 pos kawalan di sepanjang sepadan Jordan. Tentera-tentera mujahidin masuk. Tuan-tuan, isu Syria bukan satu isu rakyat bangun menentang pemerintah, tidak sama. Isu Syria adalah puak Syiah yang menindas dan membunuh orang Sunni, Ahlus Sunnah. Dia bukan jangan anggap bukan bangunnya rakyat menentang pemerintah kerajaan, tak, tetapi pertembungan di antara Syiah dengan Sunnah. Puak Syiah ni, kita kena faham macam tu. Tak boleh samakan dia di Mesir, tak boleh samakan dia di Turki. Yang ni kita, khususnya kita umat Islam di Malaysia ni, nak kena rasa prihatin, bangun sungguh, tunjukkan solidariti kita bersama-sama dengan mereka. Dan tuan-tuan kena ingat, di Syria ni bantuan support yang cukup kuat daripada Iran, support yang cukup kuat daripada Hizbullah Lebanon, support yang cukup kuat daripada Yahudi sendiri, tuan-tuan. Yahudi dengan Syiah ni berpura-pura saja. Dia depan kita, dia pamer, dia bergaduh, dia apa-apa, tapi di belakang support, tuan-tuan. Cukup menyokong tentera Bashar Assad ni dengan penindasan-penindasan yang sangat teruk. Dan kita ingat, tuan-tuan, kita kena ingat, dana Yahudi yang paling besar, saya minta maaf malam ni saya kena sebut, tuan-tuan. Kita nak menghadapi Ramadan, dana Yahudi yang paling besar adalah daripada rokok. Kalau tuan-tuan sungguh-sungguh sayangkan adik-beradik kita, anak-beranak kita di Syria, di Palestin, tuan-tuan, yang hisap rokok, saya mohon pada tuan-tuan malam ni, tunjukkan kasih sayang kita kepada Yahudi ni, tinggalkan rokok ni. Kita bunuh rokok dulu. Kita bunuh rokok, kita bunuh ejen Yahudi ni dulu. Mula-mula hak ni, tuan-tuan. Kalau hak ni kita tak boleh tinggal, sukar. Sebab biarlah kita menghadapi Ramadan ni dengan nafas baru yang segar, tanpa rokok, tuan-tuan. Yang ni yang saya lihat sangat memberi kesan. Kalau kita boleh umat Islam, tuan-tuan, boleh padu sungguh-sungguh benda ni. Ana ingat, kalau tak patah dua-dua kaki Yahudi pun, tuan-tuan, sebelah kaki dia terpeleot. Tetapi
Orang kita ni tuan-tuan, dia had tu dia tak jadi. Dia takbir, sebelah kanan belah kiri pegang rokok. Takbir belah kanan belah kiri pegang rokok. Saya merayulah tuan-tuan, atas dasar kasih sayang kita sama adik-beradik kita, mai kita tunjuk solidariti ni. Kita tinggal sungguh-sungguh hak ni dulu. Sebab tuan-tuan, tak apalah dia kata, ustaz, saya tak pegang fatwa yang mengharamkan rokok. Tak apalah kalau dia tak pegang hak tu tuan-tuan. Paling kurang pun dia pegang rokok ni mengharamkan kacau orang. Cukuplah. Rokok ni kacau orang. Kalau dia kata saya tak mau pegang hak haram, saya nak pegang hak makruh, paling kurang kacau orang tu haram. Dia duduk di kedai makan, dia duduk di stesen bas, dia hisap rokok asap bagi kat orang. Tu yang naya tu perangai Yahudi itulah. Dia buat jahat, buruk dia abang orang Islam. Dan orang hisap rokok macam itulah, dia hisap rokok dan asap. Saya pengalaman tuan-tuan, 2-3 pengalaman. Tapi pengalaman yang saya sedih baru ni, saya pergi Sungai Petani. Saya tengok mereka 3 beranak. Bukan 3 beranak. 3 beranak setengah. Perempuan tu mengandung. Hak seorang anak kecil ya, setahun lebih macam tu ya. Setahun ya, budak-budak boleh tatih. Mak tu hamil, anak tu setahun, perempuan. Pak dia duk isap rokok. Ni duk isap rokok. Dia buih asap pi kat mak, pi kat anak. Laki dia tu lah, pak budak tu. Yang mak ni lah khibah. Saya kata zalim pak dia. Tuan-tuan tu, panggil Yahudi tu. Minta maaf lah saya kata. Tuan-tuan, lepas tu tak apa, dia mai kat kita pula tu. Dia mai kita. Dan dia boleh jawab, orang hisap rokok ni dia jawab mau. Dia kata hisap rokok adalah hak asasi saya. Tapi untuk kami semua yang tidak hisap rokok, hak asasi kami ialah tidak menyedut asap awak tu. Tuan kena jawab macam tu. Hak kita tu. Sebab benda ni tuan-tuan kita kena atasi. Kalau kita nak senarai lagi benda-benda yang kena boykot, banyaklah. Tapi bagi saya, hak ni lah jarum-jarum Yahudi yang telah masuk. Kalau kita tengok di Indonesia lagi sakan, tuan-tuan. Di Indonesia, syarikat rokok taja pengajian. Syarikat rokok taja pengajian. Pengajian kitab ini ditaja oleh syarikat Jarum. Tu suntikan Yahudi. Saya tak ingat tahun bila, tapi dalam setahun 2 ni, Majlis Ulama Indonesia buat satu sidang, memanggil pimpinan-pimpinan ulama tiap-tiap wilayah, buat himpunan di Sumatera. Dan buat panggil untuk apa? Menyatakan kesepakatan supaya mengharamkan rokok. Tuan-tuan tengok jahatnya syarikat rokok, dia kumpul pula ulama-ulama yang sokong rokok, buat tempat yang hampir sama dia. Kalau kata buat dia ustaz, seorang buat taman tu, satu kumpulan buat taman ni yang menyatakan bahawa rokok tidak haram. Tuan-tuan, tu jahatnya syarikat rokok. Dan kita membantu. Tuan-tuan bayanglah, sekali sudut sebatang rokok 3 kupang. Berapa kupang kita hantar kepada Yahudi untuk menembak adik-beradik kita di Syria, khusus di Palestin. Di Syria tuan-tuan, yang paling tragis bagaimana seorang perempuan dirogol oleh 20 orang tentera Syria di depan suami dia. Tuan-tuan, perempuan dia, yang ada suami, dia panggil suami, dia ambil orang perempuan ni, dia cabut bulu kemaluan tu di depan suami dia. Untuk apa? Penghinaan kepada orang sunnah, orang sunni macam kita, tuan-tuan. Yang anak nama sekian-sekian tukar, diwajib. Yang nama Umar, yang nama Aisyah dibunuh, dibakar. Begitu keji dan jahatnya Syiah, tuan-tuan. Dan Syiah ni lah yang hari ni duk merewang kot dalam Malaysia ni cukup banyak. Yang duduk dengan kita, yang duduk dalam masjid kita, yang duduk dalam surau kita, yang duduk dalam kampung kita. Dan mereka ni tuan-tuan, mereka sikit, kalau mereka ramai, mereka ada kekuatan, mereka juga akan bertindak macam mana selaku Bashar dan tentera-tentera dia di Syria, tuan-tuan. Amai, kita mulakan dengan benda-benda yang macam tu. Kita tunjukkan benda-benda lain saya tak sebutlah malam ni. Malam ni sebut itu dulu. Mari kita ada satu keazaman. Moga-moga puasa ni menjadi satu sempadan untuk kita hadapi semua ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok juga sahabat kita di Patani pun macam itulah. Bukan tak berhenti sampai hari ni. Kalau hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Hari Selasa yang lepas. Macam mana imam satu kampung di Patani ditembak di depan isteri dia. Tu imam ni dia buka pondok, ditembak di depan isteri dia. Islam, orang Islam kita tak ada nilai.
berlaku di masjid risik dan sebagainya tuan-tuan. Tak ada. Dan kita nak kena rasa benda tu, nak kena rasa yang ni adalah adik-beradik kita. Kalau yang dalam negara ni saya kira lah dengan anak yatimnya, dengan Allah, seperti disebut oleh Ustaz Zamri tadi, daripada keseronokan kita berbuka yang banyak tu, potong sedikit lah untuk kita sumbangkan tuan-tuan. Kalau masjid ada buat sumbangan tabung, bagilah pada masjid dan mana-mana pihak-pihak yang berkaitan, supaya kita jadikan Ramadan ni tuan-tuan satu titik permulaan kita untuk menyatakan kebersamaan kita dalam isu-isu umat Islam sesungguhnya tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup takat tu. Cuma satu benda saya nak pesan, khususnya kepada orang perempuan lah. Yang ni dia duk berlaku, satu pada orang perempuan, satu pada orang lelaki lah. Orang perempuan ni kita duk parti tuan-tuan. Satu, semayang tarawih ni sunat dan dituntut mai. Tapi mai tarawih buat cara tarawih. Tu saya nak peringat tu. Mai tarawih tapi buat cara tarawih. Mai tarawih bukan nak pi pampir. Boleh faham no? Dengan buka auratnya, dengan tabarrujnya, dengan wangi-wangiannya, naik-naik tangga tu, imam depan ni rebah dah. Baunya sangat kuat. Kita mai masjid, nak mai buat benda sunat, nak mai buat benda baik, takut-takut dalam nak mai buat benda baik tu kita berdosa. Orang lelaki khususnya, saya menyeru kepada saya, kita boleh meramaikan saf pada solat tarawih. Alhamdulillah. Kadang-kadang 20 saf Ustaz. Ini saya nak kata kat saya, kat orang kampung taman saya, kat tuan-tuan semualah. Tapi bila mai subuh ada 18 orang. Tarawih tadi ada 20 saf, mai subuh ada 20 orang. Sedangkan tuntutan subuh berjamaah ni sangat besar. Dan yang ni tuan-tuan, punca kekuatan umat Islam. Puak Yahudi, puak musuh kita cukup takut dengan umat Islam yang kuat dengan solat subuh berjamaah. Jadi dua ni dulu tuan-tuan. Mari kita azam supaya bulan puasa ni nanti insya-Allah malam kita penuh ketika solat tarawih, subuh juga penuh macam mana solat tarawih insya-Allah. Jadi takat itulah tuan-tuan, pengurusi minta saya gulung tu, kira gulung lipat sekali lah tu. Yang baik semua mai daripada Allah. Yang tak elok ni tuan-tuan kita lah, duk cakap kadang-kadang keluar terkasar, apa-apa semua, kita minta maaf lah. Saya bagi pihak ahli panel semua, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz, terima kasih kepada Ustaz Zamri, dan terima kasih kepada pihak masjid yang memberi kepercayaan untuk sama-sama kita berkongsi pada malam ini. Moga-moga ada suatu manfaat. Allah menjadikan kita daripada orang yang mendengar ucapan lalu mengikuti apa-apa yang baik daripada ucapan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, ketika mana berbuka dan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap ada suatu kegembiraan baru menjelang Syawal nanti, iaitu rakyat Syria, rakan-rakan di Syria, sahabat saudara kita di Palestin, di Fatani dan sebagainya akan mendapat pembelaan yang lebih wajar daripada umat Islam seluruh dunia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya meninggalkan tuan-tuan pada apa yang pernah disebut, diriwayatkan kepada kita. Apabila datang Ramadan, nada munadin daripada min qibalillah, suatu suara daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat bersuara, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang nak rebut kebaikan, buatlah sungguh-sungguh. Wa ya baghiyash syarr adbir, wahai orang yang teringin nak buat jahat, tinggalkan. InsyaAllah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan ini titik mula kita bersungguh dengan kebaikan dan berterusan, dan titik mula kita cuba menitikkan, menamatkan kerja jahat kita. InsyaAllah yang terlanjur kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan program ini. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat yang banyak. Moga-moga bekal Ramadan kita ini insya-Allah akan dapat dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang soleh, menyelamatkan kita daripada jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara.
jazakumullahu khairan katsira diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Hafiz Mustafa Lubis, yang berbahagia Ustaz Muhammad Zamri bin Hashim, dan moderator kita Al-Fadil Ustaz Azfar bin Abdullah di atas penyampaian ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang mutiara yang telah disampaikan oleh mereka akan dijadikan pedoman untuk kita dan amalan untuk kita amalkan di bulan Ramadan, menghadapi Ramadan dengan istiqamah, melakukan amalan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mewakili pihak Jawatan Kuasa Masjid Sultanah Bahiyah mengucapkan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada masa-masa akan datang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya mahu memberi sumbangan zakat ataupun sedekah untuk menjayakan program ibadah di bulan Ramadan ini, pihak masjid ada menyediakan borang di belakang sana, di atas tabung besi di belakang. Kalau tuan-tuan ingin berbakti untuk menambahkan amalan di bulan Ramadan, bolehlah boleh mengambil borang tersebutlah dan menyerahkan kepada bendahari masjid. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.